Saudara, bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET perlu dilihat sebagai peluang kepada golongan belia di negara ini untuk mendapat pekerjaan dan meraih pendapatan yang setimpal dengan kelayakan mereka, terutamanya pada masa akan datang. Persoalannya, sejauh mana penerimaan TVET dalam keluarga Malaysia dan juga sejauh mana TVET ini dapat membantu golongan belia untuk terus ke depan dan juga meraih pendapatan setimpal dengan apa yang mereka pelajari. Untuk cakap berkenaan dengan TVET melestarikan kerjaya masa hadapan, kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Rais Datuk Wira Yassin, Esko Pendidikan, Teknologi dan Telekomunikasi Negeri Melaka. Assalamualaikum, Yang Berhormat Datuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Datuk, kalau kita cakap pasal TVET ni bukan satu benda yang baru. Tapi pada awal 2022, saya teringat Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menggerakkan KPT untuk TVET ini diberikan pendedahan yang lebih. 35% dijangkakan meningkat daripada angka sebelum ini menjelang tahun 2030 dalam bahagian TVET sahaja. Jadi apa peranan TVET ini dalam negara dan juga apakah TVET dalam ruang lingkup pendidikan sebenarnya, Datuk? Terima kasih pertama sekali Mbak Lensa IPT. Terima kasih Syai sebab sudi untuk jemput saya pada malam ini untuk berbicara tentang TVET. TVET ini seperti yang kita ketahui baru-baru ini memang Yang Berhormat Perdana Menteri sini telah melancarkan Majlis TVET Negara. Dipengerusikan oleh beliau sendiri. Jadi sebenarnya bukan 35 sahaja, malah disasarkan dalam RMK 12 adalah 55% untuk pelajar-pelajar memilih bidang TVET. Yeah. Jadi pada saya kita berada di sini untuk berbicara tentang bagaimana kita nak memperkasakan lagi TVET itu di dalam negara kita. Baik. Di dalam konteks pendidikan ini, kalau kita lihat di negeri Melaka sahaja, kami mempunyai 23 institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang menawarkan bidang-bidang untuk latihan TVET. Baik. Daripada peringkat sijil sehinggalah peringkat di universiti seperti Universiti Teknikal Malaysia, Melaka sebagainya. Baik. Jadi saya rasa untuk bidang pendidikan ini, kalau TVET memang tidak perlu diperkenalkan lagi, tetapi yang paling penting adalah untuk diperkasakan. Bagaimana untuk kita perkasakan TVET ini? Kerana itulah kalau Majlis TVET Negara itu melibatkan 11 kementerian. Baik. Melibatkan 11 kementerian bukan satu jumlah yang sedikit kalau kita nak ikutkan untuk menjalankan satu-satu bahagian bidang TVET semata-mata. Kalau di Jerman dan Perancis kalau kita ikutkan, TVET itu merupakan pilihan utama. Tapi pandangan Malaysia sekarang ini, TVET itu merupakan pendidikan kepada golongan yang keciciran. Komen Datuk macam mana? Sebenarnya kerana itulah saya ingin tegaskan di sini ya Syai. Di peringkat negeri Melaka, kerajaan negeri Melaka sendiri, kita telah pun menubuhkan Majlis TVET Negeri Melaka atau kita panggil Melaka TVET. Bukan untuk kita macam ada satu redundant dengan Majlis TVET Negara, tetapi sebenarnya ini untuk kita lebih fokus kepada TVET itu di peringkat negeri Melaka. Majlis TVET Negeri Melaka ini dianggotai sendiri oleh 22 institusi pengajian tinggi awam dan swasta tadi. Kita ada 2 politeknik, Politeknik Melaka dan Politeknik Merlimau. Kita juga ada ILP, Bukit Katil dan Selanda. Malah kita di negeri Melaka ini juga kita istimewa kerana kita ada alam. Iaitu Akademi Laut Malaysia. Yang mana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Utama Dr. Sulaiman Mat Ali sendiri adalah keluaran daripada alam. Termasuklah kita ada universiti, antara Universiti MTUN, Malaysia Technical University Network yang terbaik, antara yang terbaik di Malaysia, iaitu UTM. Juga letaknya di Melaka. Jadi kalau kita boleh fokus dengan ini, saya tak nampak kenapa bidang TVET itu perlu dijadikan sebagai pilihan kedua atau ketiga. Betul. Macam tadi cakap, di Jerman hampir 70% pelajar-pelajar memilih untuk masuk ke bidang teknikal dan vocational. Kerana bidang TVET ini sebenarnya menjanjikan peluang pekerjaan yang lebih cerah. Kerana dia tidak hanya kepada yang high skill workers, malah semi skill juga diperlukan. Jadi TVET ini saya nampak kalau kita lihat secara lebih mendalam, diperkasakan lagi daripada peringkat sekolah rendah, kita fokus kepada sekolah menengah. Sekarang sekolah menengah, kita ada pendidikan vocational menengah atas. Yang mana di negeri Melaka sebagai contoh ada 20 sekolah menengah yang menawarkan kursus-kursus TVET. Maknanya mereka ini tidak ambil SPM tetapi dia akan ambil yang bahagian TVET.
Jadi saya rasa tidak timbul lagi isu yang TVET ini adalah bidang yang mana keciciran. Seolah-olah kepada mereka yang tidak cemerlang dalam SPM dan sebagainya. Tidak. Sebab sekarang ini kalau kita tengok memang peluang pekerjaan itu masuk sahaja bidang TVET, insya-Allah peluang pekerjaan akan menunggu. Yeah. Sama ada you ambil dari bidang yang semi skill ataupun high skill. Betul. Itu pekerjaan itu akan sentiasa ada. Baik. Baik Datuk, di Melaka katanya tadi Datuk nak menubuhkan satu majlis TVET Negeri Melaka. Dah ditubuhkan. Dah ditubuhkan. Jadi saya lihat di sini kenapa Melaka ni nak bergerak solo? Kita orang Melaka, kita berbangga Datuk orang Melaka, saya orang Melaka berbangga kita dapat tubuhkan satu pertubuhan yang kita kata memberikan kesan kepada negeri Melaka tersebut. Tapi impak kepada negara. Okey. Adakah Melaka nak bergerak solo dalam bidang TVET? Sebenarnya bukan. Macam saya kata tadi, yang kita ingin lakukan adalah sebenarnya kita ingin Majlis TVET Negara itu ditubuhkan untuk melengkapkan satu ekosistem TVET itu sendiri. Jadi di peringkat negeri Melaka ini kita juga ingin memperkasakannya dan fokus kepada negeri kita. Kenapa tidak? Sedangkan di Melaka ini adalah sebuah negeri industri. Kita mempunyai banyak kilang-kilang, pelabur-pelabur. Pada suku tahun pertama 2022 ini sahaja, Melaka mencatatkan pelaburan hampir 2.9 bilion. Wow. Daripada jumlah yang besar daripada tadi adalah dalam bidang sektor pembuatan, iaitu elektronik dan elektrikal. Maknanya kilang-kilang di Melaka ini, kilang seperti Infineon, CTRM, ini semua kilang-kilang yang besar yang berada di Melaka dan memerlukan kepada tenaga mahir. Baik. Jadi tenaga mahir ini sudah tentu kita perlukan daripada institusi pengajian tinggi ini. Jadi kalau pemain-pemain industri ini kita dapat bekerjasama dengan semua yang berada di dalam Majlis TVET Negeri Melaka ini, kita akan lebih faham apa agenda untuk dilakukan, dasar-dasar kerajaan negeri yang akan kita perkasakan untuk memastikan pelajar-pelajar memilih bidang TVET dan seterusnya mereka dapat masuk ke dalam tempat-tempat yang ada. Saya ambil contoh satu, Syai, di CTRM sendiri. Ini adalah satu kilang yang besar di negeri Melaka. Jadi mereka ini bukan sahaja melabur dan membuat kilang kompozit di Melaka, malah mereka juga ada satu program bersama dengan Hufaz. Institut Tahfiz, yang mana mereka mengambil pelajar-pelajar tahfiz dalam satu program bersama dengan Yayasan Peneraju yang dia macam satu teaching factory. Di situ dia ada buat program ni 3 bulan, dia program selama 8 bulan. 3 bulan belajar di ILP Bukit Katil. 5 bulan lagi akan sambung di CTRM. Dalam tempoh tersebut di LAP tu dia akan dapat sebanyak RM100 sebulan. Yuran semua percuma dan ditanggung. Dan selepas itu kerjaya telah dijamin. Gaji semua akan dapat selepas daripada tu. Jadi kalau masuk, dan seperti kita ketahui anak-anak tahfiz ni kadang-kadang mungkin ada yang ada SPM, ada juga di antara mereka yang tidak berpeluang. Jadi peranan Melaka TVET ini adalah untuk kita menjadi pemudah cara. Mengaturkan supaya mereka ini ada tempat untuk masuk dan belajar di tempat yang sesuai. Baik. Pendedahan tu dari sekolah menengah, sekolah rendah ataupun di peringkat lepasan SPM sahaja? Kita antara yang akan kita lakukan dalam takwim Melaka TVET ini nanti adalah peranan kaunselor-kaunselor. Daripada peringkat sekolah menengah, kita ada program dengan kaunselor-kaunselor ini untuk mereka memupuk minat kepada pelajar-pelajar untuk memilih bidang TVET. Saya selaku Exco Pendidikan juga telah berbincang dengan peringkat Jabatan Pendidikan Negeri supaya kita menyambut baik apa yang dilakukan di peringkat kerajaan pusat ini untuk memperkasakan lagi TVET, menyasarkan 55% lagi untuk memilih bidang TVET. Jadi kaunselor di peringkat sekolah menengah negeri Melaka ini dan sekolah rendah kita cuba tengok. Kadang-kadang pelajar ini daripada sekolah menengah kita dah nampak. Dia punya motor skill, dia minat ke mana. Jadi kita galakkan mereka untuk memilih kepada bidang. Macam tadi saya cakap, di Melaka sendiri ada
banyak yang bidang-bidang yang boleh diterokai dalam bidang untuk kemahiran ini. TVET ini sebenarnya bahasa mudah dia adalah kemahiran. Betul. Jadi kita memerlukan minat, tapi dalam masa yang sama, the most important thing adalah mesti sambung belajar. Betul. Habis saja SPM, kalau tak tahu kadang-kadang tunggu keputusan, belum tahu nak pergi ke mana. Keputusan belum keluar. Tetapi kita dah boleh fokus dah. Mungkin saya rasa nak pergi ke UTM lah. Mungkin rasa nak tunggu politeknik lah untuk masuk, lepas tu boleh sambung belajar lagi. Nak ke politeknik Melimau lah. Ya, Cik Rosa betul. ke kan? Saya rasa secara mudahnya untuk memahami TVET ini adalah sambung belajar. Kalau nak kerja yang lebih senang dan cepat, masuk TVET. Betul. Baik. Jadi kalau TVET ini memang, kalau ikutkan statistik sendiri pun, keluaran college community lebih daripada 97% tak silap saya mendapat peluang pekerjaan, maksudnya graduate employability, kebolehpasaran graduan di politeknik dan juga college community ini angka ni meningkat. Persoalannya, Datuk, kalau di Melaka sendiri, Majlis TVET Negeri Melaka sudah menjalankan beberapa program. Jadi pendedahan kepada mereka yang mungkin sama ada nak ke TVET ataupun pendidikan yang selain daripada TVET. Bagaimana pendedahannya itu? Pada saya, kami bukan saja macam tadi saya kata kita akan bergerak dalam peringkat sekolah juga, kita akan masuk untuk bagi penerangan. Malah saya berbincang dengan Jabatan Pendidikan supaya berilah peluang kepada institusi pengajian tinggi awam dan swasta ini untuk masuk ke sekolah. Jangan hanya kita tunggu kepada hari terbuka PPD saja untuk mereka berpeluang jumpa dengan pelajar. Malah biar dia ada peluang bersama dengan kaunselor, bagi peluang kepada pelajar untuk mengenali bidang apa yang mereka nak ceburi. Tetapi kalau kita bercerita tentang masyarakat luar, kita tadi berbicara, Syai sebut tentang college community. Sebenarnya pembelajaran sepanjang hayat ini sesuai sangat dengan TVET. Di college community Selanda, saya sendiri telah turun ke sana di Negeri Melaka ni. Mereka ada kursus pendek yang diberikan untuk kira level-level macam makcik-makcik kita. Untuk belajar buat kek. Jadi kuluk bakery. Ini adalah satu bidang TVET. Kemahiran. Tak perlu kita berbicara tentang kulineri. Anak-anak yang mana sebenarnya ramai yang kadang-kadang datang daripada keluarga yang susah dan sebagainya, berhenti sekolah. Selepas itu mereka jadi mekanik. Secara kecil-kecilan dan akhirnya sampai ke tahap sudah boleh repair kereta dan motor dan sebagainya. Saya banyak kenal di kawan-kawan saya. Sebenarnya mereka ini boleh saja menyambung bidang pengajian di institut-institut yang ada di negeri masing-masing dan akhirnya dapat sijil SKM dan sebagainya. Betul. Kerana bidang kemahiran ni dia tak terhenti begitu saja. Jadi pada saya, untuk mendidik masyarakat di luar ni, kita perlu lebih kepada pendedahan kepada mereka. Sebab dia dah berada di situ. Kemahiran tu sudah ada. Betul. Sebelum kita mengajar pun di sekolah di ini, dia memang akan mahir juga. Dia belajar, kadang-kadang belajar repair kereta dan motor ni daripada keluarga. Jadi pada saya, Syai, itu yang saya katakan tadi, pembelajaran sepanjang hayat. Yang penting jangan berhenti belajar. Betul. Datuk, kalau kita ikutkan di Jerman, di Perancis, kata apa yang kita bincangkan awal tadi, sudah TVET ni bukan satu perkara yang asing. TVET ni bukan satu lagi perkara yang yalah kita letak kedua, ketiga ataupun tertumpu kepada golongan keciciran. Mereka TVET diangkat di sana. Kita di Malaysia, khususnya di Melaka, berapa jauh lagi kita nak sama taraf seperti mereka, Datuk? Saya sebenarnya mempunyai harapan yang tinggi terhadap bidang TVET ini. Kerana apa? Baru-baru ini saya berpeluang mengikut rombongan Universiti Teknikal Malaysia Melaka yang diketuai sendiri oleh Chancellor, iaitu Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Rustam, ke kilang Mini yang membuat kereta Mini Cooper di Oxford, United Kingdom. Saya sebenarnya amat terperanjat. Mungkin saya tak pernah didedahkan sebelum itu. Bila kami masuk dalam kilang itu, saya kira hampir 80% semuanya robot.
Oh, Semua robot yang buat kerja, Syed. okey. Robot yang angkatkan besi, robot yang pasangkan ni, kerja manusia hanya tinggal mengawal mesin itu sendiri. Jadi yang ini kita akan ketinggalan dengan apa yang dipanggil sekarang revolusi industri 4.0 ni. Kita akan ketinggalan negara kita kalau kita tidak catch up dengan lebih pantas lagi bidang TVET ni. Kerana itu saya rasa anak-anak kita yang berada di sekolah menengah tu, khasnya kepada calon-calon SPM yang akan datang ambil SPM ni, jangan lagi berfikir macam tadi bidang adakah ini pilihan kedua, ketiga, keempat. Terus fikirkan anda selepas ni nak jadi apa. Pekerjaan yang menunggu lebih baik. Kalau grade dapat baik, bagus, pilih bidang yang lebih advance, aerospace dan sebagainya. Tetapi kalau misal kata rasa hari ini nak pergi ke otomotif, institut pengajian tinggi banyak. Bukan saja di Melaka. Melaka kalau ada 23, tugas kami di Melaka TVET ni adalah untuk memudah cara, macam saya cakap tadi, untuk kita fokuskan. Untuk anak-anak ni datang, ada tempat lah bagaimana untuk mengadu nasib. Kalau hari ini dia tak tahu mana nak pergi, kita akan bantu. Macam tadi saya cakap, Akademi Laut yang ada di Malaysia ini antara yang terbaik di situ untuk belajar tentang ilmu marine. Di Melaka? Yes. Itu yang saya boleh katakan, Syed. Kalau ikutkan kita ada 8 hari lagi untuk berada di Majlis Pelancaran TVET Negeri Melaka dan juga Carnival TVET 2022 pada 29 Oktober ini. Mungkin itu sedikit sebanyak boleh memberi kemudahan kepada warga Melaka ataupun warga luar untuk datang berkunjung ke Melaka. Jadi apa sedikit peredahan ataupun penerangan yang Datuk boleh kongsikan? Terima kasih, saya bagi saya peluang untuk promosikan ini. Sebenarnya ini bukanlah untuk promosikan Carnival TVET ataupun Majlis Pelancaran itu saja, tapi sebenarnya ini adalah peluang yang terbaik untuk rakyat negeri Melaka, rakyat sekitar, mungkin di sempadan-sempadan atau dari mana saja untuk datang. Pada 29 hari bulan, saya ingin menjemput semua untuk hadir ke Carnival TVET di negeri Melaka, yang mana di dalamnya ada pelancaran Majlis TVET negeri Melaka. Yang di dalam pelancaran itu nanti ada pelbagai program. Antaranya adalah kami ada talk, forum, jom masuk kerja, pilih TVET. Begitu juga kita ada, tapi yang paling penting saya nak highlightkan sini, kita ada MOU. Pada majlis MOU, Memorandum Persefahaman antara Majlis TVET Negeri Melaka dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Ini adalah untuk, di Melaka ini kita ada hampir 90 institut pengajian tahfiz, pondok dan sekolah menengah agama swasta. Macam saya cakap tadi, mungkin mereka ada yang tidak ada SPM. Tapi setelah habis belajar, ialah mungkin bukan semua boleh menjadi ustaz dan mengajar. Tapi jadi yang kita nak ajak mereka ini, kita nak ajak mereka untuk sambung lagi. Supaya terus sambung belajar. Kalau tak ada SPM, ada kursus-kursus yang menawarkan tanpa perlu ada SPM. Jadi kita juga ada sign MOU masa itu. Selain daripada gerai-gerai pameran dan juga pempamer-pempamer daripada Politeknik sendiri ada, daripada ILP datang, daripada College Community, daripada UTM. Jadi saya amat berharap agar boleh ramai-ramai hadir. Jadi terutama kepada para pelajar lah dan ibu bapa. Betul. Sebenarnya pelajar mungkin dia dah nampak dah jalan dia ke mana, tetapi gangguan ibu bapa mungkin yang mindsetnya skeptikal sedikit berkenaan dengan TVET. Jadi untuk kita berbaki lagi beberapa minit lagi, Datuk, kita nak cerahkan sedikit pandangan ibu bapa ni yang skeptikal terhadap TVET ni, Datuk. Macam mana tu? Kita nak masuk tu macam mana? Sebenarnya saya rasa soalan ni memang berbalik lagi daripada soalan tadi. Saya ingin nyatakan dengan tegas ini, jangan sesekali kita jadikan bidang TVET ini sebagai bidang yang kedua atau ketiga. Jadikan ianya sebagai pilihan pertama. Kerana dasar negara itu sendiri kalau kita lihat memang telah menjurus kepada memerlukan tenaga mahir. Baik daripada yang semi skill sehinggalah kepada mereka yang high skill workers. Jadi kalau ibu bapa masih terasa seperti kalau ini adalah bidang yang terkebelakang. Ini baru cerita tentang TVET. Kita belum masuk cerita pasal STEM. Kalau kita cerita pasal STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik, di negara luar telah pun bercerita tentang STEM R. Dia dah tambah robotik dah.
Wih, Jadi maksud dia TVET ini memang bidang yang advance dan saya harap sangat kepada para ibu bapa jangan keliru lagi. Bidang ini menawarkan untuk anak anda belajar dan selepas itu ada jaminan pekerjaan, insya-Allah. InsyaAllah. Datuk, kita mungkin sudah menghampiri penghujung slot untuk TVET melestarikan kerjaya masa hadapan. Mungkin untuk menutup slot pada kali ini, Datuk boleh kongsikan sikit harapan berkenaan dengan pendidikan di Negeri Melaka mungkin khususnya. InsyaAllah saya amat berharap kepada semua, terutama kita semua adalah stakeholder, pemegang taruh, baik dari ibu bapa, baik juga daripada para guru dan juga anak-anak dan sudah tentu pemimpin-pemimpin masyarakat. Jadi kita berharap agar bidang pendidikan ini terus diperkasakan. Bukan saja TVET, malah semua merangkumi sebab selaras dengan agenda yang mana kita akan menjadikan negara kita sebuah negara maju. Jadi kita memerlukan semua stakeholders ni tadi untuk bekerja secara rapat supaya kita akan dapat sebuah negara yang aman dan makmur, yang stabil. Amin. InsyaAllah. Datuk berbicara dengan Datuk, saya percaya Kerajaan Negeri Melaka pastinya akan mendapat satu akses pendidikan yang lumayan, yang cekap dan juga mahir pastinya. Semoga berjaya Datuk dalam mengendalikan bidang pendidikan dalam negeri Melaka. Dan insyaAllah terima kasih juga kita ingin ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Rais Datuk Wira Yassin, Esko Pendidikan, Teknologi dan Telekomunikasi Negeri Melaka kerana sudi bersama kita Datuk. Moga insyaAllah kita akan berjumpa di lain hari, kita akan berjumpa di lain slot mungkin. Terima kasih dan kepada anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama Insight PT kerana selepas ini kita ada satu lagi topik akan dibicarakan. Jadi kita akan kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana.